Hai, saya Dr. Renu, pakar bedah bahagian upper gastrointestinal dan bariatrik, iaitu kepakaran yang melibatkan penyakit berhubung dengan salur esophagus, perut dan usus kecil. Hari ini dalam segmen Benda Boleh Bincang, saya akan cuba kupas tentang isu pembedahan bariatric surgery. So, apa itu pembedahan bariatrik? Pembedahan bariatrik bukan pembedahan kosmetik. Pembedahan bariatrik adalah sejenis rawatan untuk sesiapa yang tergolong dalam kategori obesity dan mempunyai masalah kesihatan. So it's a treatment option, it's a therapeutic option untuk masalah kesihatan, bukannya sesuatu yang just skin deep atau kosmetik, ya. Ini adalah satu pembedahan untuk mengubah hidup seseorang supaya bebas daripada belenggu penyakit-penyakit kronik. Even isu kemandulan pun kita boleh tackle kalau pesakit itu tergolong dalam kategori obesity dan mempunyai penyakit yang dikenali sebagai PCOS. So it's a treatment intended untuk penyakit dan bukannya kosmetik. So kalau kita Google benda ni, kita akan jumpa lebih daripada 26 jenis pembedahan yang tergolong dalam kategori bariatrik. So antara pembedahan yang agak kerap dilakukan di Malaysia adalah dua jenis pembedahan, iaitu laparoscopic sleeve gastrectomy yang melibatkan pengecilan bahagian perut sahaja, dan satu lagi iaitu laparoscopic gastric bypass. Yang ini melibatkan kita potong dua organ, iaitu perut dan usus. So sebenarnya salah tanggapan ni banyak mengenai bariatric surgery. Ramai yang berfikiran pembedahan bariatrik ni adalah satu magic surgery. Macam tu je, kalau kita masuk untuk potong perut atau usus, keesokannya kita akan nampak macam supermodel and very insta-fabulous. Well, that's not true, okay? So, benda yang paling menakutkan untuk seseorang pesakit selalunya adalah pembedahan bariatrik. Tetapi, what I always beritahu pesakit adalah the most challenging part is going to be your post-op recovery. Sebab kita perlu exercise, ada pantang larang dari segi pemakanan, nasihat-nasihat doktor yang perlu diikuti, follow up kena datang. Kalau tidak, then you have all these nutritional issues, rasa penat, kulit tak cantik, and then ada kulit kendor, kulit gelebeh. So you don't want all those things. Satu lagi salah tanggapan yang kerap kita dengar adalah, oh, dia tu buat bariatrik sebab nak cepat kurus, dia tu buat pembedahan bariatrik sebab nak nampak cantik pakai baju kebaya or whatever it is, kan? It's not true. Setiap pesakit yang menjalani pembedahan bariatrik ni ada masalah kesihatan mereka yang tersendiri. Just because they are not going on social media and talking about it and bagi tahu semua orang apa their personal problems, personal medical problems are, it does not mean yang mereka tak ada masalah kesihatan. So my request to the community and society adalah janganlah kita stigmatisekan pembedahan bariatrik. Sebab pembedahan bariatrik ini adalah satu rawatan yang memang dah tertera di Clinical Practice Guidelines Malaysia untuk obesity. Dia bukannya rawatan yang tidak diiktiraf. Dia bukan saja diiktiraf di Malaysia tetapi di mata dunia sebagai satu jenis rawatan untuk masalah-masalah kesihatan yang berkaitan dengan obesity. Hai korang, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen di YouTube Sirat Lima Official. Subscribe kat bawah ni tau. Is it really going to be helpful for medical problems? Well, it is. Dia sebenarnya adalah satu kaedah rawatan untuk menangani lebih daripada 50 jenis penyakit kronik, termasuk kencing manis, darah tinggi, isu-isu kemandulan seperti PCOS and male infertility, dan juga penyakit arthritis serta gout. Dia juga adalah satu kaedah untuk mengelakkan atau mengurangkan risiko 10 jenis kanser yang berkait dengan obesity, daripada gut cancer sampai ke liver dan juga masalah endometrium dan ovarian cancer. So, apa option lain yang patient ada selain daripada menjalani pembedahan bariatrik? That's why saya selalu kata kena datang jumpa doktor dulu. Because when you see the doctor, kita akan dapat berikan dua option. Satu yang melibatkan pembedahan dan satu lagi tidak melibatkan pembedahan. Yang tidak melibatkan pembedahan, kita ada option seperti diet, exercise, ya. Selalunya kita akan kerjasama dengan pakar endocrine untuk kita membantu pesakit tersebut. Option lain adalah seperti gastric balloon. Gastric balloon ni juga tidak melibatkan pembedahan. Kita akan meletakkan satu balon di dalam bahagian perut, ya, organ perut tadi tu, yang berisi 500 ml air, dan balon ini akan diletakkan di dalam perut melalui kaedah endoskopi. Endoskopi ni adalah seperti kita buat teropong perut untuk tengok gastrik ke tidak. So ia tidak melibatkan pembedahan. Patient akan dibius, dia tak sedar, and then masa dia dalam keadaan bios tu, kita akan buat endoskopi and masukkan balon. So that balon stays for about 10 months sehingga patient dapat berjaya turunkan dalam 7 ke 15 kilo,
And then after 10 months, kita kena keluarkan balon tu. Balon tu masih nak keluar juga melalui kaedah endoskopi. Option lagi satu adalah melalui kaedah perubatan. Dan perubatan ni kita ada jenis yang makan dan juga jenis injectable. So different medicine works different way, and pilihan yang kita akan offer dekat patient bergantung kepada profil pesakit itu sendiri, termasuk masalah kesihatan yang mereka alami. There is no one treatment fits all. Every treatment is personalized kepada profil pesakit dan masalah-masalah kesihatan yang mereka alami. So nasihat saya kepada sesiapa yang mengalami masalah obesiti plus masalah-masalah kesihatan yang berkaitan dengan masalah obesiti, please jangan segan, jangan risau pasal apa yang orang akan fikir. Datang dulu jumpa pakar, dapatkan semua information. I always cakap kat patient yang knowledge is power. Don't make decisions based on DM or what you read online. Come and see. Datang jumpa pakar dulu sebab banyak yang perlu kita terangkan. Dan seruan saya kepada orang ramai adalah untuk menolong kami jangan stigmatize obesity surgery atau pesakit-pesakit yang mungkin mengalami obesity dan pembedahan bariatrik itu sendiri. People are not doing it untuk tujuan kosmetik. Mereka-mereka ni ada masalah kesihatan yang terselindung di sebalik senyuman mereka tu. And saya just nak kongsi something that I always share with my patients. Kehidupan ni atau peluang untuk hidup ni adalah satu anugerah. Tapi bagaimana kita memilih untuk hidup, itu adalah satu pilihan yang terletak di tangan kita. So please make the right choices for you, get the right information and decide on living healthy because hidup ni sekali sahaja. So make the best of what is given and live your life to the fullest. That's my sincere advice to and request to everyone out there. So perlu ke kita exercise selepas menjalani pembedahan? Kalau kita tak exercise, boleh tak doktor? Yes, you need to exercise. Dia bermula dengan very light exercises and then we slowly step up to outdoor and then to the gym. So it's not like kita buat pembedahan ni terus tak payah buat exercise. Perlu sebab pembedahan ni menolong kita untuk meningkatkan metabolisme. Tapi kalau nak mengelakkan daging gelebeh, kulit gelebeh and all those things, kita perlu toning exercises untuk membantu kulit tu ketat balik. So it's not like just have surgery and you look fabulous the next day. No. Is there more negative than positive? What exactly is this bariatric surgery kan? So just because ada isu-isu yang mungkin viral, yang hangat diperkatakan. So saya selalu, I think there's a simple explanation untuk benda ni. Contohnya ni kertas putih. Okay. This is our nature as human beings. Kalau ada satu isu tu viral, okay, umpama just example, there's a dot here. Our eyes automatically goes to that. Kita tak nampak yang kertas putih ni. Kita tak nampak semua kebaikan. Yang kita nampak semua satu benda tu yang kita tak suka mungkin. So seruan saya adalah please look at the bigger picture. Jangan kecam semua pesakit yang melalui pembedahan bariatrik. Look at all the positive, semua kebaikan yang individu-individu yang menjalani pembedahan bariatrik ni dapat. Jangan just focus on one thing and then label pembedahan bariatrik ni atau sesiapa saja yang menjalani pembedahan bariatrik ni sebagai sesuatu yang jahat. It is not. It is an amazing tool. It is a beautiful journey and outcome dia memang dah berjaya menolong beribu pesakit kalau tidak berpuluh ribu. So ni satu lagi soalan yang bernas dan kerap juga ditanya kepada saya. Now dok, boleh ke berat badan kita naik balik selepas pembedahan bariatrik? Kalau perut dah kecil, nafsu makan dah tak ada, tapi tabiat minum air manis, ambil benda-benda manis, bergula, carbonated drinks tu masih ada, then definitely berat badan boleh naik balik. Sebab ingat, bariatric surgery ni bukan magic, yang memerlukan pengorbanan dari segi time proses penyembuhan berlaku dan juga pengubahsuaian cara hidup kita. Nafsu is satu, tabiat adalah benda yang berbeza. So kawal tabiat and your weight maintenance should be very nice untuk jangka masa yang panjang. Siapa saja boleh buat ke pembedahan ni? Tak ada kriteria ke nak buat pembedahan bariatrik ni? Bukan semua orang boleh senang-senang nak buat pembedahan ni. Dan nombor dua, memang kita ada kriteria untuk melihat sama ada seseorang itu sesuai atau tidak menjalani pembedahan bariatrik. Apa kriteria yang akan digunakan pakai oleh pakar bedah? Well, kita akan lihat balik kepada BMI, Body Mass Index. So lepas ni, bolehlah kita Google balik tengok kira balik BMI masing-masing. So BMI ni harus lebih daripada 32.5 dan mempunyai masalah kesihatan yang berhubung kait dengan berat badan. So, akhir kata, pembedahan bariatrik bukan jalan pintas untuk kurus. Benda boleh bincangkan?